Hai, Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat datang ke our sesi webinar kita pada hari ini. Okey, hari ini hari Khamis dan saya ucapkan terima kasih kepada anda semua sebab saya tahu siang kerja, malam anda cari masa, curi-curi masa kan. Sepatutnya malam ni kita biasa bersama dengan keluarga tapi anda ambil masa untuk berada dekat dalam webinar kita untuk belajar tentang pasaran niaga hadapan. Okey, saya ucapkan terima kasih kepada anda semua. Okey, nama saya Hanisa. Okey, kepada anda yang pernah datang ke webinar kita pada yang lepas, maybe anda dah biasa nampak muka saya lah. So, okey, kepada anda yang baru join hari ini ke webinar kita, so nama saya Hanisa. So, saya akan sentiasa ada sepanjang 1.5 jam bersamaan dengan anda hari ini together dengan kita punya speaker iaitu Encik Farhan Kamaluddin. Okey, tajuk kita pada hari ini ialah pengurusan modal dan risiko dalam pasaran niaga hadapan. Okey. Okey. Hai Anissa, hai semua. Hai, Assalamualaikum Encik Farhan, sihat? Alhamdulillah sihat. Boleh teruskan. Okey. Okey, saya akan terus pada disclaimer which is webinar ini adalah bertujuan untuk pembelajaran sahaja. Okey? Oh, jap. Sorry, saya minta maaf. Okey, webinar ini dianjurkan dibawa khas oleh Bursa Malaysia Derivatives dan dikendalikan oleh LifeChamp. Okey? Untuk yang disclaimer, webinar ini bertujuan sesi pembelajaran sahaja. Jadi pihak Bursa Malaysia Derivative ataupun LifeChamp tidak akan bertanggungjawab sekiranya anda mengalami kerugian ketika webinar ini berlangsung. Okey, ini adalah topik webinar kita yang seterusnya adalah merupakan webinar yang terakhir untuk tahun ini iaitu Fibonacci pada 17 Disember 2020 pukul 8.30 malam sehingga pukul 10. Okey. Dan sekarang saya nak memperkenalkan Encik penceramah kita, Encik Muhammad Farhan Kamaluddin. Beliau merupakan pemegang lesen sah Wakil Pasaran Modal CMSRL dari Suruhanjaya Security Malaysia untuk pasaran saham dan pasaran niaga hadapan dan derivatif. Beliau mempunyai pengalaman dan pernah berkhidmat di salah satu broker investment bank selama hampir 10 tahun. Lulusan Sarjana Muda Perniagaan Antarabangsa dan Sarjana Pentadbiran Perniagaan Keuangan. Mempunyai diploma analisis teknikal oleh UK Society of Technical Analysis, UKSTA dan Certified Financial Technician CFTE oleh Amerika Syarikat. Beliau juga merupakan ahli Persatuan Remisa Bumi Putra, Pribumi dan ahli Persatuan Penganalisis Teknikal Malaysia MATA. Beliau menganjurkan banyak seminar, kelas yang berkaitan dengan pasaran saham dan pasaran niaga hadapan. Dan beliau juga mempunyai algoritma trading system dan robotic trading system sendiri untuk memudahkan proses dagangan atau pelaburan lebih mudah dan konsisten untuk produk pasaran niaga hadapan tempatan dan global. Okey, tanpa membuang masa lagi, saya persilakan kepada Encik Farhan. Okey, terima kasih Nisa. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada LifeChamp juga kepada Bursa Malaysia kerana sudi menjemput saya untuk last session untuk this year dengan pihak Bursa. So webinar untuk yang versi Bahasa Melayu ni adalah webinar terakhir untuk tahun ni lah, 2020. Tahun yang penuh dengan cabaran dan dugaan kan. So penuh dengan memori. Okey, Yes. so kalau nak tengok bagi anda yang terlepas mungkin anda boleh tengok dekat YouTube ataupun boleh contact LifeChamp untuk tengok video-video sebelum ni untuk topik-topik yang sebelum ni daripada basic sampai kita boleh kata intermediate lah sebab kita tak spend terlalu banyak masa, so dalam 1.5 jam macam tu. Jadi
mungkin anda boleh dapat sedikit lah info-info ataupun ilmu ataupun input berkaitan dengan Bursa Malaysia derivatif ataupun produk pasaran niaga hadapan ni yang kita panggil futures lah. Sebab saya rasa ramai yang masih tak tahu lagi futures tu apa. Orang mungkin pernah dengar FCPO tu apa FCPO tu futures crude palm oil. So yang the most famous lah, macam paling orang kata paling diketahui ramai dekat Malaysia, cuma yang involve sebenarnya tak terlalu ramai. Mungkin ramai yang takut untuk ambil risiko dan sebagainya. Jadi tujuan Bursa Malaysia Derivatif buat ni dengan anjuran bersama LifeChamp, jadi nak tarik ramai-ramai untuk belajar dan explore benda yang baru ni lah. So nanti boleh panjangkan kepada orang lain lah, siapa yang berminat kan. Okey, hari ni saya akan cerita tentang pengurusan risiko, modal dan risiko sebenarnya. Okey, so sekejap Okey. Okey, so hari ni anda akan mempelajari serba sedikit. So kita tak kata kita belajar in detail. Sebenarnya terlalu banyak input untuk kita belajar dari segi pengurusan risiko ni. Ramai yang kurang ambil kisah. Kalau kita cari, macam saya banyak survey, baru-baru ni saya survey lah dekat website ke dekat YouTube untuk belajar tentang bagaimana nak mengurus risiko ataupun modal. Jadi memang kurang bab ni cover, so saya tak dapat nak explain terlalu detail, so just sentuh di permukaan ataupun surface je lah, mana basic, macam mana anda nak kira pengurusan risiko macam mana secara asasnya. Jadi mungkin next year kalau Bursa masih nak mungkin ada orang lain yang boleh mengajar lebih baik ataupun ada input yang lebih details ataupun tajuk yang lebih details, so kita boleh request dengan Bursa Malaysia lah untuk buat sesi ini yang lebih details lah. So hari ini akan anda akan mempelajari macam mana anda nak tetapkan objektif ataupun memahami produk pasaran niaga hadapan ni yang sesuai dengan objektif kita nak trade ataupun berdagang lah. Sebab kadang-kadang kita tahu pasal saham, kita tahu pasal futures, tapi kita tak tahu apa objektif kita sebenarnya. Kita nak invest ke, kita nak trading ke, so yang mana sesuai dengan kita. Jadi hari ini saya akan sentuh basic berkenaan futures lah ataupun pasaran niaga hadapan. Jadi kedua adalah kita akan sentuh konsep margin. Dia dalam futures ni dia ada lain sikit dengan saham dan sebagainya. So dia ada konsep margin, leverage. Dan elemen-elemen penting lah dalam dagangan ni secara general lah, sama ada anda trade saham ke forex dan sebagainya. So dalam trading dia ada elemen-elemen penting lah yang kita perlu tahu pecahan dia. Okey, yang ketiga adalah penentuan strategi. Kemudian cara bagaimana nak menentukan modal bagi produk pasaran niaga hadapan tersebut. Sebab produk pasaran niaga hadapan ni terlalu luas. Cuma di Malaysia ni yang boleh kata yang famous ataupun yang paling diminati, yang first adalah FCPO lah, crude palm oil. Yang kedua adalah FKLI Index, Index Bursa Malaysia punya futures. Jadi yang selebihnya ada gold dan sebagainya mungkin kurang diminati dan kurang dikenali. Jadi anda nak tahu pasaran apa yang, produk apa yang anda nak strategi yang macam mana anda nak guna bagi FKLI, strategi macam mana nak guna bagi FCPO. So mungkin sebab pergerakan, leverage semua akan berbeza. So anda kena tahu objektif, anda kena tahu strategi dan sebagainya lah. So anda boleh buat direction tu. Jadi keempat adalah anda perlu memahami pengurusan kerugian ni dan kaedah kawalan yang kita boleh buat secara asasnya. Jadi mungkin ramai yang join hari ni mungkin yang baru nak belajar, baru nak tahu apa itu FCPO dan sebagainya. Jadi saya sentuh basic macam mana anda nak memahami pengurusan kerugian ni. Sebab bila anda dah tahu dia ada leverage dan sebagainya, so anda kena hati-hati. Dalam dagangan ni dua hala dan dia ada leverage. Jadi dua faktor ni yang akan menentukan risiko yang membuatkan risiko untuk pasaran hadapan ni lebih tinggi. Tapi risiko ni kalau kita tak kenal, kita rasa dia sangat tinggi lah. Tapi bila anda faham dan anda tahu macam mana nak kawal risiko ni, dia akan jadi lebih mudah ataupun lebih senang untuk kita uruskan. Kita tak kata dia tak ada risiko kan. So memang dia akan ada, cuma kita boleh relax lah untuk kawal. Okay, kita tahu kita kena stop loss dan sebagainya. So kita boleh kawal modal kita tu. So yang seterusnya adalah penambahbaikan, pembelajaran dan analisa ni lah daripada dagangan yang anda buat. Okay, so seterusnya memahami produk pasaran ni lah. Jadi saya terus ke bagaimana nak membangunkan strategi ni lah. Sekejap Okey, jika anda yang baru bermula, so maknanya anda yang mungkin tahu sebelum ni pasal saham, mungkin ada ramai juga klien saya yang saya recommend untuk tengok video ni. So
ramai yang baru bermula, macam mana tertanya-tanya macam mana nak memula untuk trade futures ni. Of course anda mula dengan basic, tapi persoalan dia di mana anda nak kita nak berakhir. Maksudnya kita trade kita boleh mula, anytime kita boleh mula. Tapi di pengakhiran tu anda nak berhenti tengah jalan ke ataupun di akhir tu anda untung dengan konsisten. Jadi anda kena betul-betul cari satu strategi yang baik, study betul-betul dan baru anda mulakan. Jadi sebagai contoh, jika pelaburan jangka pendek semestinya anda perlu tak semestinya anda okey, kalau anda nak tengok, mungkin anda yang ada basic ataupun pernah membeli saham atau invest kat saham, so saham ni dia bersifat lebih panjang sikit, jangka panjang sikit. So sebab nama pun investing, so invest dan melabur, jadi dia jangka panjang sikit. Jadi kalau anda nak trading, so saya akan prefer anda trade futures. So dia lebih sesuai sebab risiko dia, sebab leverage dia dan sebab margin tu. So anda perlu tahu apa yang anda nak buat, strategi apa yang anda nak guna. Jadi strategi ni tak semestinya bagi kita pulangan yang besar ataupun berterusan. Jadi anda kena tengok strategi tu dia kena dengan kita punya psikologi, dengan kita punya modal dan sebagainya. So baru kita boleh guna strategi tu dengan baik lah. Dan setiap orang mempunyai strategi yang berbeza-beza. Tak kata kita follow dia punya strategi kita akan berjaya, sebab ada faktor-faktor lain yang macam tadi saya cakap, elemen-elemen yang lain akan menentukan kita punya tahap kejayaan kita lah. Jadi strategi dagangan ni ibarat resepi lah. So maknanya kita ada macam-macam resepi. Dia ada pelbagai ramuan. So dalam ramuan ni dia akan membentuk strategi pelaburan ataupun dagangan anda yang lebih baik lah. So dalam tu dia akan ada, ya dalam trading kita akan ada entry, exit, macam mana nak trade kan, maksudnya nak buy limit ke buy stop, stop limit dan stop order lah. So jumlah dagangan macam bawah ni analisa yang digunakan ada technical analysis sikit, ada fundamental sikit. Jadi anda kena tahu gabungan apa orang kata, gabungan semua elemen-elemen ni untuk membentuk satu strategi yang baik lah. Okay, so ni strategi dagangan ataupun kita panggil trading plan. So kita tengok dekat sini, kita akan buat predetermine ataupun nak kenal pasti macam mana satu setup yang sesuai untuk kita punya teknik, macam mana kita nak entry dan sebagainya. So kedua adalah menentukan risiko dagangan. Maknanya anda dah tahu, okay, trade FCPO modal berapa, so rugi dia boleh rugi satu hari berapa, per entry berapa kita boleh rugi. Jadi anda dah tahu risiko ni, anda boleh kawal dan anda boleh anda boleh terima risiko ni dan kita boleh on. So ketiga adalah strategi untuk masuk keluar ataupun entry exit lah dan masuk semula pasaran. Keempat adalah objektif dalam perdagangan. So objektif ni penting lah sebenarnya. Okay, yang kelima trade closure lah, penutupan perdagangan. So maknanya dah close account lah. So anda profit kan, anda untung, anda rugi, so anda kena tengok di akhir nanti. Okay, so seterusnya adalah bagaimana anda nak menentukan objektif dagangan ni. So maknanya objektif ni ada matlamat lah, macam mana kita nak, macam tadi saya cakap, pengakhiran kita dalam trading lah. So anda nak untung ke, anda nak rugi ke, anda nak stop di tengah jalan ke dan sebagainya. Jadi objektif ni sangat penting pada awalnya. So apa matlamat kita nak dalam trading. Jadi penentuan produk ini sangat penting dalam membantu menentukan objektif dagangan. So dalam objektif ni kita tak boleh set terlalu tinggi, kita tak boleh set terlalu rendah. Dia realistik dan anda boleh buat dengan relax. So tak ada stres nak, aku target satu hari nak dapat RM1,000 profit. So kita dapat 200, nak jahit lagi 700-800, kita rasa macam susah. So dia terlalu beban. Walaupun modal kita besar, tak semestinya anda bagus. So maknanya dalam market ni, modal besar ke modal kecil ke, kita sama level. Siapa yang dapat follow dengan disiplin, dia lah yang boleh katakan berjaya lah. So tak ada kata orang yang modal besar ni dia akan berjaya. Sebab anda kena ambil kira semua part ataupun elemen dalam dagangan ni ataupun trading ni, baru anda boleh jadi seorang yang konsisten lah dan berjaya. Jadi dekat sini saya senaraikan macam apakah produk yang anda nak trade ataupun anda nak melabur ataupun nak berdagang. Yang kedua, sasaran berapa keuntungan yang anda nak. Jadi ketiga, strategi apa yang sesuai untuk dapatkan sasaran tu. Dan seterusnya adalah bila dan berapa lama anda nak capai sasaran tu. So ni basic
soalan ataupun yang anda perlu ada dalam perjalanan anda untuk menjadi seorang trader lah. So bila anda dapat, okay, kat sini saya macam terangkan secara ringkas macam mana nak tentukan objektif tu, sebab video yang sebelum ni ataupun sesi kelas sebelum ni kita dah cerita tentang benda ni, macam mana tetap objektif dan sebagainya. Jadi okay, so ada peringatan kat bawah tu, selain tu dalam dagangan pasar niaga hadapan ni kita wajib ada stop loss, sebab kalau saham anda rugi anda nak simpan long term investment kan, so tak ada masalah. Tapi untuk futures anda tak boleh simpan long term sebab futures ni dia ada contract expiry. Jadi anda hold sampai sekian date, contract expired dan anda kena tutup position juga. Anda tak tutup, broker akan tutup untuk anda. So dia tak ada istilah long term. Dia anda tak boleh hold position tu untuk tempoh yang terlalu lama lah, melainkan anda tahu strategi anda macam mana. Jadi anda perlu ada, wajib, sangat-sangat wajib perlu ada stop loss, had kerugian. Jadi anda boleh terima hari-hari, boleh cut loss dan sebagainya. So anda boleh mulakan dengan baiklah CPO ni. Okey, dekat sini saya fokus pada FCPO sebab saya rasa majoriti yang join Malay ataupun Melayu punya session hari ini mungkin background dia Muslim ataupun Melayu ke, tak kisahlah. Tapi majoriti kalau yang Melayu kita akan tanya produk yang syariah. So saya pilih futures crude palm oil ni sebab dia produk Malaysia yang syariah. Produk global ada yang boleh dikatakan sama dengan produk FCPO, tapi kita nak promote produk di bawah Bursa Malaysia Derivative. Jadi saya mengambil contoh produk futures crude palm oil ni lah. Okay, so secara ringkasnya futures crude palm oil ni adalah physical delivery. Satu kontrak dia adalah 25 metric ton. Minimum tick dia, satu tick adalah RM25 dan masa dagangan dia macam ni lah, 10.30 sampai 12.30, 2.30 sampai pukul 6 petang saja. Jadi margin yang diperlukan adalah RM4,500. So anda cukup ada RM4,500, anda dah boleh trade FCPO lah. Kalau saham mungkin modal besar lagi ataupun kecil lagi boleh beli, tapi untuk FCPO dia hanya untuk setakat ni, hari ni dia masih ditetapkan adalah modal, margin yang ditetapkan adalah RM4,500. So nanti kita sentuh bab margin. Okay, so macam tadi saya cakap ni basic untuk objektif, macam mana anda nak treat ataupun nak buat yang dagangan ataupun trading futures ni sebagai perniagaan adalah dengan saya ambil contoh macam okay, this year anda nak trade. So kadar pergerakan purata high low untuk satu hari pergerakan FCPO adalah lebih kurang 40 ke 50 mata. Contoh macam hari ni sideways tapi hari ni dah breakout, semalam sideways mungkin dalam 40 ke 50 tick ataupun 50 mata sehari. Jadi dalam 40 ke 50 mata anda nak dapat hanya small point dia. Sebab tu ini contoh macam mungkin saya boleh terapkan dekat saya sendiri, mungkin orang lain tak boleh. So depends on masing-masing punya modal, masing-masing punya psikologi dan masa lah untuk trade tu, fokus. So dekat sini saya bagi objektif ringkas, anda nak dapatkan sehari 5 mata je. So 5 mata ni bersamaan dengan 125 lah. Sorry, betul, RM125. Jadi macam mana anda nak dapat, macam ni kat sini saya buat question sikit lah. Macam mana nak dapat sebulan 5 angka dengan hanya ambil 5 point je sehari. So dia ada objektif dia. Sebab tu Cik Farhan, sekarang slide saya nampak dekat slide pertama. Betul ke? Kejap Oh, dia tak gerak Sekejap Apa tak? Slide pertama Betul tak? Dah nampak? Okay, sekarang baru dia bergerak ke slide lain. Okay, sorry. Tak perasan. Okay, dah terlajak jauh dah. Okay, tak apa. So, kita teruskan dengan objektif dagangan tadilah. Jadi, bila kita nak bermula dengan produk yang kita, macam saya pilih produk FCPO. So, dengan FCPO ni saya target 5 angka sebulan untuk saya punya profit. Dan sebab saya nak trade dia as perniagaan, maknanya saya tak nak berniaga lain, saya nak berniaga trade futures crude palm oil ni. Saya nak target 5 mata sehari. Macam mana saya nak dapat 5 angka tu? Jadi, strategi dia simple, anda perlu cari 5 mata sehari. Strategi dia macam ni lah, 1 tambah 3 tambah 5. Produk dia adalah CPO.
masa yang diambil adalah 3 tahun, so 5 mata sehari. Jadi dalam masa anda akan fikir 3 tahun lama juga, tapi cuba anda bayangkan dengan modal 4,500 ataupun mungkin anda 10,000 atau 20,000, anda nak dapat 5 angka profit sebulan, tapi anda nak build ataupun nak bina kekuatan modal keuntungan 5 angka sebulan tu, anda perlukan 3 tahun. Pada saya sangat-sangat singkat, sebab 3 tahun ni tak panjang sebenarnya. Kalau anda berniaga kat luar, berniaga dengan modal 10-20 ribu, saya rasa susah anda nak buat 5 angka sebulan dengan keadaan macam sekarang ada COVID dan sebagainya. Jadi cuba kita ambil satu macam ni trading, mungkin kita boleh develop, belajar daripada awal. So mungkin dalam 3 tahun anda boleh dapat apa yang anda nak dalam trading ni. So kat sini kita nak tengok bagaimana strategi itu dibina. Jadi ini contoh ringkas sesi yang lepas saya dah terangkan. So saya trade 2 lot kontrak FCPO. Saya mengambil 5 mata sehari. So darab dengan 20 hari trading day sebulan, so saya akan dapat 5,000 sebulan. Jadi saya deduct 50%, mungkin ada kerugian ataupun ada masa yang saya tak boleh trade dan sebagainya. So saya ambil 2,500 ya sebulan saya dapat. Tapi dalam masa 12 bulan saya dapat membina dengan konsisten secara totalnya adalah 30,000. Jadi bagaimana dengan tahun seterusnya? Jadi tahun seterusnya saya akan gandakanlah 2 lot tu jadi 4 lot. So anda boleh buat kira-kira ni sendiri. So dekat situ anda nampak macam mana saya nak membina satu strategi yang buatkan saya dapat apa yang objektif saya nak tadi, 5 angka sebulan. Jadi orang kata kita buat roadmap ataupun anggaran kita punya perjalanan dalam trading lah. So kita kena kekal konsisten lah untuk dapatkan benda tu. Jangan hari ni target 5 poin, esok nak cari 10 poin pula ataupun 10 mata, lusa nak cari 20 mata. So benda tu yang kita kena kontrol. Okey, seterusnya mengetahui konsep margin, leverage dan pengurusan risiko. Okey, so benda ni yang sangat penting dalam trading sebenarnya. Tak kisahlah anda buka dengan mana-mana interview with traders dan sebagainya, so anda akan jumpa benda ni. Jadi orang tanya sebab di Malaysia ni kira baru start, macam ramai sifu-sifu kat luar buat kelas dan sebagainya. So apa yang anda perlu tahu adalah dalam kelas dia akan ajar 3 benda ni yang utama. Method, mindset dan money management. Tapi anda kena tahu yang mana part yang paling penting ataupun part yang paling orang kata perlu diberi perhatian lebih lah. Sebab ramai yang pergi kelas dia ajar, okey kita ajar teknik intraday, hari-hari untung. Teknik is teknik. Teknik itu adalah trading system ataupun trading setup yang boleh kita katakan dalam part method tadi. So berapa pemberat dia? Kalau saya kat sini saya bagi 10%. Sebab anda ada teknik yang pelbagai pun tak semestinya anda boleh untung. Jadi dalam trading apa-apa pun anda trade FCPO, anda trade saham dan sebagainya, anda kena ingat method tu adalah sebahagian kecil saja elemen ataupun faktor yang menentukan kejayaan anda sebagai seorang trader. Sebab teknik kita tak ada masalah, kita belajar pelbagai, kita tentukan mungkin market during sideway macam mana kita nak trade, mungkin market tengah momentum kita nak trade macam mana. So anda perlu ada method tu. Kita tak kata tak wajib ada, cuma sebahagian kecil saja. Jadi kedua adalah mindset. Mindset ni kita cerita pasal psikologi lah. Psikologi ni 70%. Jadi sebab psikologi ni ada greedy, ada tamak, ada takut dan sebagainya. So yang ni adalah part-part yang paling crucial ataupun paling anda perlu beri perhatian. Sebab ramai rasa macam wah ini nak tamak sikit lah, ambil lebih sikit kan. Lepas tu kena pula kat loss kan. Jadi dia akan kacau. Segala-galanya adalah berkaitan emosi ataupun psikologi dalam trading ni. So anda dapat kontrol anda punya emosi ataupun psikologi, insyaAllah anda akan boleh berjaya lah dalam market ni. Selain anda perlu ada teknik dan money management yang baik lah. So yang ketiga adalah money management. So boleh katakan sebagai pengurusan risiko ataupun modal tadilah. So macam mana anda nak manage modal anda, macam anda berniaga. So anda ada modal sekian, anda beli barang dan sebagainya. So anda perlu allocate risiko dan bagaimana anda nak tentukan duit ni untuk apa dan sebagainya. Sama juga dengan futures, anda berdagang futures ni, trading futures, anda boleh allocate, okay, modal anda 4,500 untuk trade satu kontrak. So berapa lebihan yang anda perlu ada? Jika naik macam ni, anda untung berapa? Untuk overnight
berapa yang sesuai modalnya, untuk yang intraday berapa yang sesuai untuk modal dia. So anda kena ready because ramai yang start, okay, saya tak tahu nak trade swing ke nak trade intraday. So saya cakap tetapkan satu matlamat ataupun objektif, so anda akan membentuk dari situ strategi yang sesuai untuk dapatkan apa yang kita nak dekat objektif tadi. Jadi bila money management ni anda dah set, okay, kita nak trade intraday, so modal yang diperlukan minimum 5,000, dan saya letak 5,000, dengan 5,000 ni lah kita akan gunakan untuk dapatkan matlamat kita. So macam mana pula nak tetapkan 5,000 tu sebagai kita punya bullet ataupun peluru lah kita nak berperang ni. Jadi dekat situ kita akan belajar hari ni. Okay, so seterusnya adalah pengurusan risiko dalam dagangan. So kita terus ke pengurusan risiko sebab yang teknik elemen yang pertama, yang kedua tadi kita dah cerita dalam sesi webinar yang lepas. So hari ini kita cerita tentang pengurusan risiko dalam dagangan ni lah. Jadi pengurusan risiko ni sebenarnya sangat penting dalam aktiviti dagangan, trading anda, sebab ia adalah punca utama yang ramai gagal sebab elemen ni, salah satu elemen ni lah, iaitu money management ataupun risk management. Sebab dia tak ada kaedah pengurusan risiko ataupun kewangan yang betul, dan dia akan boleh gagal. Kita tak cerita yang emosi dan sebagainya. So ini adalah part-part yang penting jugalah dalam trading. Okey, seterusnya adalah pengurusan risiko ni, dia nak mengetahui dengan tepat berapa banyak modal yang perlu disediakan. Macam tadi saya cakap, kalau kita nak swing, modal kita mungkin berbeza dengan orang yang nak trade intraday, orang yang nak trade spread. So dia punya teknik dengan tu dia kena sesuaikan dengan modal tu. So anda boleh membuat percubaan untuk menilai kerugian. So backtest ni sangat-sangat basic, sebab cuma backtest ke ataupun paper trading dan sebagainya. So anda perlu ada latihan, anda perlu ada backtest, anda perlu ada sebab kita nak test satu, kita punya method ataupun teknik tu sesuai dengan produk yang anda nak niagakan, tak kisahlah FCPO ke FKI ke soybean oil dan sebagainya. So anda perlu tahu yang dengan modal anda tu anda boleh buat profit dan capai matlamat yang anda nak. Jadi dia kena sesuai dengan risiko kita. Sebab ada orang dia boleh tanggung, contoh macam saya rasa saya boleh tanggung sehari 500 untuk rugi untuk setiap entry. Ada orang dia rasa macam banyak 500, mungkin saya perlukan 200.5. Jadi dia kena cari satu method ataupun teknik yang meminimalkan loss dia, supaya kalau hit cut loss, hit 200.5 dan teknik tu berjaya dan konsisten. So benda-benda macam ni anda kena buat paper trade. Tak ada orang boleh bantu anda untuk tentukan dia boleh berjaya ke tak, kita sendiri yang kena buat. Jadi seterusnya dalam dagangan niaga hadapan ni, dia akan melibatkan margin dan leverage. So dia dua benda ni sangat berkaitan dalam futures. Jadi anda kena tahu dua benda ni untuk anda lebih berjaya lah dalam trading futures ni. Okay, seterusnya kita pergi ke margin. So dalam margin ni, dalam pasaran hadapan ataupun futures ni, futures trading, kita panggil margin ni adalah sebagai modal sebenarnya. Jadi modal yang macam dalam saham, kita letak duit dalam trust account ataupun trust, dalam CDS tu, so kita panggil modal. So dalam futures ni ataupun pasaran niaga hadapan ni, kita panggil ia sebagai margin. Jadi margin ni boleh dikatakan modal lah, wajib disediakan untuk trader. So anda nak trade, anda kena ada modal. Anda dah buka akaun siap-siap, so anda letak modal, baru anda boleh trade lah. Okey, so didefinisikan sebagai jumlah minimum untuk tujuan dagangan, juga membolehkan peniaga memegang kontrak hadapan. So maknanya margin ni, nanti kita cerita pasal leverage lah. Dia tak letak semua modal. Contohnya macam saham, anda nak beli saham harga RM1 sebanyak 10,000 unit, anda perlukan RM10,000. Tapi untuk futures tak. Anda beli satu kontrak FCPO bernilai 25 tan metrik dengan harga yang mungkin mencecah 80,000, tapi dengan modal yang anda perlukan, macam tadi saya beritahu, modal sekarang ni adalah 4,500 je. So dia sebahagian saja. So kat sini anda tengok dalam 2 ke 15% nilai kontrak tu. So anda tak perlukan nilai kontrak 80,000 anda nak trade FCPO. Jadi anda ada 4,500 anda boleh trade FCPO. Jadi sama juga dengan FKLI dan produk-produk lain. Nilai wang caagaran ataupun margin ni adalah sangat kecil relatif dia dengan nilai kontrak yang besar tu. Okey, so kadar margin ni ditetapkan oleh BMD, Bursa Malaysia Derivative dan Clearing House berdasarkan risiko dia lah. So market semakin berisiko ataupun volatile, dia akan naikkan kadar margin ni.
Jadi margin ni tak tetap lah. So anda rasa nanti macam 10 tahun lepas anda trade dengan margin modal 2,000 je. Jadi sekarang dah modal 4,500. So dia tak semestinya. Dia boleh turun, dia boleh naik. Bergantung kepada volatility, certain faktor daripada ditetapkan oleh exchange lah. Yang ni latest punya margin untuk FKLI 4,200, untuk FCPO adalah 4,500 lah, 4,500. So dia bermula pada macam FCPO dia bermula pada 1.7. Sebelum 1.7 lebih tinggi sebab market waktu kita start MCO ataupun PKP hari tu agak volatile. So margin tu tinggi, tak silap mencecah 5,000 untuk satu lot. Jadi sekarang dah kurang sikit. Dan tapi harga pun dah naik. Jadi boleh kata dia sesuai lah dengan keadaan sekarang. Okey, yang tadi kita dah tahu tentang dengan margin. So sekarang kita nak tahu leverage. Ni secara ringkas ya, sebab webinar sebelum ni kita ada terangkan lebih detail. Okey, so leverage ni adalah key ataupun kunci dalam trading futures ni. Sebab anda trade futures ni, leverage dia sangat tinggi yang membenarkan anda boleh buat profit dengan banyak tapi dengan modal yang kecil. So secara ringkasnya senang cerita macam itulah. So anda nak trade kuantiti yang besar tapi dengan modal yang kecil je. Jadi dekat situ ada fungsi leverage. Jadi leverage ni boleh katakan sebagai double edged sword. So maknanya ibarat pedang lah. So dia boleh jadi kawan, dia boleh jadi lawan. Sama ada dua-dua side lah, tak kisah. Dia boleh jadi kawan, kalau anda pandai guna, dia akan jadi kawan yang baik dan bagi anda profit yang banyak. Tapi kalau sebaliknya pun sama juga. Jadi sebab tu orang kata futures ni high risk, high reward kan. So lagi tinggi risiko tu, lagi tinggi risiko profit untuk anda dapat dalam pasaran niaga depan. Okey, so basic penggunaan leverage ni tadi saya dah terangkan, dengan modal kecil anda boleh dapat nilai yang besar. Sebab dia ibarat dia macam, dalam ni saya bagi contoh dengan membeli hartanah lah. Jadi kalau beli property ataupun beli rumah dan sebagainya, so anda hanya bayar mungkin 10-20% daripada nilai rumah tu. Jadi macam tadi anda nak beli produk FCPO tadi, satu kontrak bernilai contoh 85,000, tapi anda hanya perlu bayar 4,500 saja. So maknanya leverage tu daripada kita akan perolehi daripada situlah. Jadi kalau macam beli saham, anda beli harga RM1, anda kena bayar RM1. Anda beli RM5,000, anda kena bayar RM5,000. Jadi dia tak ada leverage itu. Dia one to one punya leverage lah. Beli satu dapat satu. Tapi untuk futures tak, anda beli letak modal RM4,500, anda boleh dapat satu kontrak yang besar. So kontrak dagangan hadapan ni biasanya menawarkan 5 kali ke 30 kali. Maknanya lagi besar leverage tu, lagi kecil modal, lagi besar nilai kontrak tu. So maknanya perbezaan tadi tu yang menentukan hard leverage tu. So kita tak perlu fikir sangat tentang leverage. Maksudnya FCPO ni berapa leverage dia untuk kita trade. So kalau tinggi sangat kita tak nak trade. So pada saya dia taklah terlalu diberi penekanan dari segi berapa nilai leverage tu. Cuma kita just nak tahu dia ada fungsi leverage ni, berapa nilai dia supaya kita boleh jaga lebih baik modal tu. Sebab kalau modal lebih kecil tapi profit lebih besar, anda boleh dapat contohnya kan. Maknanya kalau dia berlaku sebaliknya, anda boleh rugi pun lebih besar. Jadi kita just nak tahu benda tu dan anda boleh ready untuk strategi untuk anda gunalah. Okey, macam tadi samalah, kontrak niaga hadapan ni mempunyai leverage yang sangat dimanfaatkan lah. So maknanya dia alat berkuasa dalam perdagangan dagangan futures ni sebenarnya. So kalau macam orang yang pernah ada background trade forex dan sebagainya, selalu dengar perkataan leverage ni. Konsep yang sama, orang kata cuma produk yang berbeza. Jadi dua-dua produk ni menawarkan leverage yang sangat tinggi. Sebab tu dia high risk punya produk. Tapi bila anda dapat control risk tu dengan baik, dia akan memberi anda pulangan yang pun sangat lumayan lah. Macam tadi sama, ia membolehkan anda mengawal pelaburan yang lebih besar, nilai kontrak yang besar, tapi dengan modal yang kecil. Okey, leverage ni kawan atau lawan? Sebenarnya leverage ni adalah, dia ada dua side tadi, macam saya cakap double edged sword. So dia pedang. Jadi kebaikan dia dapat kawal sejumlah besar nilai kontrak tu tapi dengan modal yang kecil.
Tapi keburukan dia kalau dia terbalik lah, maknanya modal anda kecil tapi anda trade kontrak size yang besar, jadi dia boleh membuatkan anda overtrade. So maknanya ni 4,500, aku ada 10,000, kita trade banyak, sebanyak mungkin kita akan trade dan sebagainya sampai modal tu habis. Sebab modal kecil. Kalau saham ni dia limited sikit, jadi anda perlu kurang sikit lah, anda perlu kontrol dia. Seterusnya adalah sangat meningkatkan pulangan ke atas modal. Jadi maknanya dia akan berikan anda return yang cepat lah, dengan ada leverage ni. Kalau saham dia one to one ni sikit lah. Jadi kalau futures ni tak, dia letak 4,500, nilai kontrak tu besar. So anda boleh dapat 10% tu mungkin within few minutes. Untuk saham ni, untuk letak modal 85,000 nak dapat 8,500, 10% tu agak susah. Jadi dia sangat-sangat meningkatkan pulangan ke atas modal tu. Jadi keburukan dia adalah dia sangat menggandakan kerugian tu lah, sebab high risk, high reward. So maknanya lebih tinggi risiko, lebih tinggi profit dan juga boleh lebih tinggi kerugian. So semakin tinggi leverage, semakin efisien penggunaan modal tu lah. Maksudnya anda ada modal yang kecil, anda boleh trade kontrak yang besar. Okay, so profesional tahu menggunakan cara ni sebab diorang nama pun profesional, jadi diorang tahu fungsi ni dapat menggandakan duit diorang dengan cepat. So anda-anda yang baru belajar ni kena cepat-cepat cope dengan leverage ni apa dan sebagainya, dah biasa. So anda perlu cari teknik yang baik lah dan kena jaga baik-baik sebab kerugian ni memang kalau kena memang sangat serius lah. Okay, so drawdown ni mungkin ramai yang kalau background sebelum ni pernah hanya trade saham je, anda tak familiar dengan drawdown ni, sebab untuk yang trade futures dan sebagainya, forex dan sebagainya yang berkaitan produk pasaran niaga hadapan ni, dia akan familiar dengan drawdown ni. So drawdown ni adalah kadar penurunan dari segi modal dia. Semasa anda buat trading, contoh anda mulakan trading ni dengan modal 10,000. Okay, dalam ni cerita bagi contoh dalam gambar rajah tu saya mula dengan contoh modal 75,000. So hari ni profit, esok lusa profit, bulan depan profit sampai ke 100,000. Saya punya peak, saya dah dapat dah dapat profit lebih kurang 25,000. So tiba-tiba trade loss, hari-hari loss dan sebagainya. Modal daripada modal campur profit 100,000 tadi turun sampai ke mungkin area 80,000. So anda tengok dalam gambar rajah tu kan, turun sampai ke 80,000. So yang tu kita akan panggil drawdown. So maknanya berapa banyak floating ataupun loss yang kita buat dalam dari segi modal yang tertinggi waktu tu sampai ke modal terendah. Yang tu kita panggil drawdown lah. Sebab benda ni penting, ramai yang tak ambil kisah sebab kita nak tengok keberkesanan kita punya teknik tu dengan strategi kita. Kena tak? Sebab bila orang letak terlalu, nanti kita akan belajar tentang winning rate dan risk reward ratio. So benda ni sangat berkaitan lah. Jadi cara kira dia macam tadi saya cakap, modal anda tak kisah anda mula dengan 10,000, anda buat profit every day ataupun every month konsisten, so anda boleh buat sampai 50,000 ataupun 100,000. Tapi bila dia turun, anda kena cut loss dan sebagainya. So kita nak tengok berapa banyak dia akan turun. So kalau dia tersangat tinggi, mungkin modal anda pun boleh habis. Bila dia sampai balik harga, mungkin daripada 50,000 anda profit, anda dah buat profit, so dia turun balik sampai 10,000. Jadi kita tengok very crucial ataupun terlalu bahaya sebab dia boleh turun dengan laju. So maknanya anda kena study balik mana part yang silap dekat money management tadi lah. Jadi drawdown ni biasa diukur dari segi percentage atau peratusan lah. So berapa persen dia akan turun daripada modal kita yang paling tinggi ke paling rendah. So kalau lepas tu dia naik balik dan dia tak jadi drawdown balik. Tapi kalau daripada atas high balik dia turun ke bawah balik, kita akan tengok balik berapa drawdown dia. Jadi kadar drawdown yang tinggi menggambarkan kedudukan modal dengan dagangan dia adalah dalam keadaan yang sangat berisiko. Sebab something wrong somewhere lah, because sebab dia punya kedudukan modal dia daripada high tu boleh turun. Jadi kena hati-hati lah. Okay, risk reward ratio. Okay, yang ni yang tadi saya bagi tahu. So dalam kita translate kepada bahasa Melayu, dia jadi nisbah risiko dan ganjaran lah. So saya boleh kata yang tu paling hampir. So dia dikenali sebagai RRR lah. Biasa orang panggil risk reward ratio ni RRR sebab ringkas lah. So mana yang trade tahu lah RRR kau berapa. So dia
kita dah biasa dengar, so kita dah tahulah. Jadi dia menunjukkan nisbah risiko kita dengan ganjaran kita. Maknanya, okey, nisbah ni dapat menentukan potensi keuntungan berdasarkan kesanggupan dia untuk ambil risiko tu. Okey, untuk menetapkan nisbah ni, anda perlu menetapkan had keuntungan. So maknanya dalam anda nak tahu risk reward ratio anda berapa. So anda kena tahu target profit anda berapa, stop loss anda berapa. Jadi dekat sini kita akan bagikan balik lah. Maknanya contohnya saya beli produk, okey, contohnya saya trade FCPO ni sekarang harga 3,400. Cut loss point dia ataupun stop loss saya letak 10 mata di bawah, so saya akan rugi 200.5. So jarak take profit saya di atas mungkin dalam 500. So 500 profit jika anda masuk position ataupun posisi tu. Okey, contohnya saya beli posisi tu 3,400, anda letak take profit 3,420. Jadi 20 mata anda untung, 10 mata anda rugi. Jadi dekat sini nisbah dia akan anda dapat bila anda tengok, okey, untung 500 anda akan dapat profit, rugi 200.5 akan kena kalau dia kena stop loss dululah. Jadi berapakah nilai nisbah anda, risiko dan ganjaran ataupun risk reward ratio tadi. So dia anda bagi balik, dia akan jadi nilai dua di atas, satu di bawah lah. So maknanya risiko anda 200.5, profit anda 500. So satu nisbah 2. So macam inilah contoh keadaan dia. Jadi nisbah ni memberitahu anda berapa besar kemenangan anda kalau anda untung, berapa besar kerugian kalau anda rugi. Jadi sebagai contoh, apabila nisbah anda 1:1, maknanya kemenangan tu anda perolehi 50%, 50%. Maknanya anda win, anda rugi 200.5, kalau anda profit pun 200.5. So kita panggil nisbah 1:1 lah. Jadi untuk jangka panjang ni kita galakkan biar keuntungan anda lebih daripada kerugian. Maknanya kalau anda sanggup rugi 200.5, biarlah anda ambil profit tu lebih daripada 200.5, iaitu mungkin 2 kali ganda daripada nilai risiko kita, at least supaya kita dapat lebih profit daripada kerugian tadi. Sebagai contoh, dia secara yang kira yang simple, yang mudah adalah jika anda mempunyai risk reward ratio 1:3 contohnya. Ia ibaratkan anda letak RM1, anda nak untung RM3. So kalau anda nak rugi RM1 lah. Jadi macam tu kita nak kira ratio ataupun nisbah tadi. Jadi nisbah ni tidak beri gambaran tepat bagaimana anda nak uruskan risiko anda tanpa elemen lain, iaitu satu benda yang anda kena ada gabungan lain adalah kadar kemenangan atau kita panggil win ratio ataupun win rate, di mana kita akan menentukan jika trading setup anda ni mempunyai kadar kemenangan yang rendah ataupun tinggi. So jadi anda letak, contohnya saya cakap, okey, kita syorkan nilai ganjaran ataupun profit anda 2 kali ganda daripada nilai loss. Tapi anda kena tengok juga win rate anda berapa. So berapa banyak anda menang. Okey, so win rate kat sinilah kita tengok kadar kemenangan ni adalah menunjukkan kemenangan dagangan anda berbanding jumlah dagangan. Maknanya anda trade 100 kali, berapa kali anda menang, so kita panggil win ratio lah. So maknanya anda trade 100 kali, anda menang 50 kali, kalah 50 kali ataupun loss 50 kali. Jadi kadar kemenangan anda hanyalah 50%. Jadi cara kira secara kasar lah. Oleh itu dia dapat mengukur kemampuan dan keupayaan trading setup anda gunakan sama ada ia baik ataupun dia boleh bagi profit atau tak. Sebab kalau anda trade 100 kali, anda rugi 80 kali, untung 20 kali. Kita kira secara kasar pun dengan nisbah tadi, anda memang akan rugilah sebab kadar kemenangan anda sangat rendah. Jadi sebagai contoh, jika anda berdagang sebanyak 10 kali lah, kita ambil yang simple, menang 6 kali daripada 10, maka 4 dagangan lagi kalah. So maknanya peratusan kemenangan anda adalah 60%. Maknanya daripada 10 kali anda trade, 6 kali anda menang, kita panggil 60% lah. So kita just bahagi je. So seterusnya adalah jika nisbah risiko dan ganjaran anda ni adalah besar, tapi kemenangan kadar kemenangan tu kecil, maksudnya tadi ratio tadi lah. Risk reward ratio tadi anda besar, anda letak 1:3. Maknanya anda rugi 1 tapi anda untung 3.
Boleh, tapi jika kadar percentage win anda, win ratio anda ni rendah, win rate anda ni rendah, dia akan dia takkan bagi anda keuntungan jangka panjang. Sebab even anda menang 3 kali ganda daripada nilai kerugian, tapi anda hanya menang 2 kali daripada 8 kali trade. So anda, of course anda takkan untung. Jadi that's why dia kena saling melengkapi. So anda kena kira secara asas dia macam mana nak susun benda ni. Bila nak buat backtest atau praktikal, dia akan lebih nampak lah. Okey, seterusnya size posisi. Kita panggil position sizing lah. Okey, sebab dalam saham dia tak ada nilai leverage tadi. Jadi dalam futures ni kita ada leverage. Jadi leverage ni membenarkan sebab contohnya dalam saham kita ada 10,000, kita boleh beli nilai saham 10,000. Tapi kalau dalam futures kita ada modal 10,000, saya boleh dapat kontrak intraday hampir sampai 4 lot ataupun 4 kontrak ataupun lebih. Depends on broker lah. Tapi paling minimum anda boleh trade dengan 10,000, anda boleh trade 2 position, 2 lot. Jadi size posisi ni penting sebab ramai yang start trade, aku ada 50,000 kita letak 10 lot. Tapi 10 lot memanglah satu point kita untung satu mata saja kita untung 200.5. Jadi kalau naik 5 mata anda kira berapa kan. So size posisi ni penting supaya dia dapat kontrol kita punya modal. Sebab tu kita mulakan dengan posisi yang kecil. Dengan satu lot kita trade biar dia grow sampai 2 lot dan sebagainya. So baru dia boleh kita nampak the process, learning process untuk kita adapt dengan loss dia dan sebagainya. Jadi size posisi ni merujuk kepada berapa besar size ataupun berapa banyak risiko yang risiko dagangan anda. Ia mengambil kira 3 perkara utamalah. Size account mengikut modal, berapa banyak risiko ataupun peratusan yang anda sanggup ambil bagi setiap dagangan tu. Seterusnya adalah had kerugian ataupun stop loss tadi. Jadi sebagai contoh, kita nak kira kan, okey size posisi dia berapa. Jadi berapa risiko anda nak rugi bagi dengan berapa had anda nak delay per tick tu. Sebab dia dalam translate dalam bahasa Malaysia, so macam pening sikit. So anda boleh convert balik dalam bahasa Inggeris, so dia dapat terms yang sebenar lah dalam trading ni. So jadi jika anda contoh anda nak memula dengan modal 10,000 dan anda sanggup rugi 500, kan? So maknanya anda ada 10,000 untuk trade ni FCPO, anda nak trade bermula dengan 10,000. Jadi berapa yang anda sanggup rugi bagi setiap kali anda trade. So saya nak masuk position ni, stop loss saya berapa? Stop loss saya ambil 500 lah. Saya sanggup rugi 500 je. Jadi bagi setiap dagangan tu ataupun trading tu saya cut loss saya 500. Mungkin take profit saya 1,000 ataupun 1,500. Jadi bila anda dah tahu berapa hard loss ni, anda boleh masuk dagangan sebanyak 2 kontrak ataupun 2 lot lah, sebab risiko anda tadi 500 bagi dengan hard rugi tadi. Hard rugi tadi 25 berapa tick lah untuk setiap tu, jadi anda dapat 500 bagi dengan 20 berapa yang anda sanggup rugi, maksudnya 500 anda sanggup rugi. So bagi dengan had rugi tadi dalam bentuk berapa tick, maksudnya bagi dengan 25 lah, sebab satu tick RM25. Jadi anda akan dapat 2 jawapan dia. So 2 lot lah anda boleh masuk dengan modal 10,000. So kalau anda nak risiko yang lebih besar, contoh had kerugian anda gandakan lagi ke 1,000, jadi dia akan lebih banyak kontrak anda boleh masuk sebab anda sanggup tanggung modal risiko yang tinggi ataupun had kerugian tu tinggi. Macam saya bagi contoh ni adalah RM500 untuk modal 10,000. Saya sanggup rugi RM500 untuk modal 10,000 ni. Tapi bayangkan kalau anda letak modal yang saya sanggup rugi adalah RM1,000. Jadi secara automatik kontrak tu akan bertambah. So lebih besar modal tu, lebih besar had kerugian anda, dia akan bertambah kuantiti tu. Jadi anda boleh cuba, angka ni boleh try and error, masukkan berapa kan. Jadi of course kalau anda masukkan nilai yang lebih kecil, anda sanggup rugi RM200. So RM200 menyebabkan anda kira-kira anda akan dapat dengan 10,000 tu anda boleh masuk satu lot je. Lebih safe lah. Maknanya dari segi position sizing tu dia dah kira siap-siap, maknanya okey anda masuk satu lot je. Untuk 10,000 tu orang kata apa trade 10,000 modal besar tapi trade satu lot je.
So kita abaikan orang yang cakap itu sebab itu kena dengan kita dan kita dah kira risiko dia. Memang kita sanggup rugi 200 ke 200.5, so kita boleh susun kita punya strategi ataupun method trading setup kita. Kita nak cek berapa point, 200 ni agak sederhana, tak terlalu kecil, tak terlalu besar. So kita boleh trade pun dengan relax. Jadi ada orang dia hardcore sikit, mungkin dia letak tinggi kadar risk dia, tapi win rate dia mungkin tinggi. So dia yakin dengan confident dengan teknik dia bagi winning rate yang terlalu tinggi. So dia boleh besarkan lot size dia dengan risiko yang dia lebih besar. Okey, so mengira saiz posisi ini membantu anda konsisten dan berdisiplin dengan dagangan anda. So anda tak perlu terikut-ikut orang macam mana, ada 10,000 trade berapa lot, 3 lot. Padahal kita dah kira-kira aku sanggup rugi 500, so aku boleh trade 2 lot je. Jadi kita kena disiplin dengan apa yang kita dah set tu. So itu yang utama lah, macam tadi saya cakap, elemen kedua yang penting adalah psikologi ataupun kawalan emosi. Jadi anda kena disiplin untuk follow apa yang anda dah rancang. Untuk mendapatkan pengurusan risiko yang betul, anda perlu bertindak sebagai pengurus risiko. So anda kena tahu nak kontrol risk tu, baru anda boleh mulakan trade tu. So jangan ada modal, ada ilmu sikit basic, anda terus trade je. So susah anda nak jadi trader yang berjaya lah. So jika anda meletakkan jarak had kerugian yang sangat besar pula, tak semestinya anda sanggup rugi besar, anda akan untung banyak. Dan tak semestinya anda letak rugi sikit, anda akan rugi sikit. Jadi dia perlu banyak elemen, anda perlu combine, anda perlu blend, so anda perlu buat study dan baru dia boleh dapat synchronize kita punya berapa had kerugian sesuai, berapa jangka panjang ikut matlamat yang kita dah set lah. Okey, kadar peratusan kerugian ni juga adalah yang digalakkan untuk anda guna adalah biasanya advice daripada mana-mana trader, mana-mana sistem, even saya guna algo dan robot dan sebagainya. So kita letak set maksimum pun adalah 5%. Maknanya kalau letak 10,000 modal, saya akan set cut loss maksimum adalah 5% daripada modal yang saya masukkan tadi lah. So jangan lebih daripada 5%. Sebaik-baiknya sekitar 2 ke 3% tu pun pada saya dah berbaloi. Untuk anda bertahan dalam tempoh masa yang panjang, memang pergerakan anda rasa untung tu macam sikit kan, perlu ambil masa yang panjang, tapi itulah proses dia untuk anda menjadi seorang trader yang berjaya. So jangan rushing, jangan terlalu kejar nak profit cepat dan banyak. Jadi supaya anda dapat kawal risiko tu. Sebab bila risiko anda dah kena loss, anda dah risiko, so dari segi emosi dah koyak, dah tak boleh nak kontrol lah. So anda akan trade lagi teruk lah selepas tu. Jadi bila anda trade dengan relax pada awalnya, so insyaAllah anda akan boleh cope dengan next trade lah. Jadi mana yang lebih penting, profit ke risk ke loss? Jadi pada saya semua penting, cuma kita kena susun whichever yang sesuai. Maksudnya dia kena balance. Dia tak semestinya kita kata profit, kita kena concern dekat profit banyak, risk kecil kan. Tapi tak semestinya. Sometimes dia tak jadi. Kita dah try and error, kita dah buat calculation dan sebagainya. So dia perlu seimbang. Kadang-kadang win rate anda terlalu rendah, tapi dengan risk reward ratio anda yang tinggi, anda still boleh consistent trade profit every trade ataupun untuk tempoh masa yang panjang lah. Ada satu trading setup yang mungkin win rate dia tinggi, tapi dia kena ambil nisbah risk reward ratio tadi yang kecil, 1:1 ataupun 1:2, tapi dia still boleh bertahan lama. Jadi anda kena tengok dua-dua side dengan position sizing untuk anda tentukan mana yang sesuai. Okey, sedikit tips berkenaan pengurusan risiko dan modal. So tips ni banyak saya dapat daripada experience sendiri, daripada kita orang punya team dan sebagainya, kita survey dan sebagainya, kita dapat tips-tips ni just peringatan lah, ataupun panduan untuk anda uruskan risiko dan modal ni. Jadi anda kena ada beberapa trading setup yang sesuai. So dan trading setup ni kenalah sesuai dengan had kerugian yang kita tetapkan untuk kita sendiri. Jangan orang punya sanggup rugi 500, kita cakap kita punya trading plan, kita follow dia. Sebab ada orang sanggup rugi 500, tapi ada orang tak sanggup rugi 500, dia sanggup rugi 200.5 macam saya cerita tadi. So dia perlu mulakan dengan apa yang dia nak, apa yang dia rasa. So baru dia bentukkan macam tadi, kita susun balik objektif macam mana, so berapa. Sebab
bila kita trading ni, dia banyak melibatkan emosi sebenarnya. Sebab bila kita trade, saya nak 5 mata sehari, 5 poin sehari. Market hari ni naik 80 poin, kita nak ambil 5 poin je sehari. Apa lah kan? So, kita tak nak ada emosi tu yang mengganggu. Memang sangat susah, tapi anda boleh cuba untuk kontrol dengan disiplin pada setup tu lah. So, macam pagi masuk dah dapat 5 mata. So, petang tutup lah kita tak tengok. Esok kita sambung lagi. Sebab kita dah set kita punya trading strategi dan kita punya plan. So berapa lot dan sebagainya kita akan follow lah. Jadi pastikan trading setup kita wajib ada stop loss lah. So benda-benda ni semua memang saya rasa semua faham, cuma nak buat stop loss tu mungkin agak susah. So satu cara memang bila anda trade anda perlu ada stop loss lah. Anda kena letak. Kalau baru-baru ni anda letak je. So orang kata makan stop loss nanti dia naik balik, nanti dia reverse balik. So abaikan dulu, sebab tu anda kena buat paper trade, anda biasakan dengan trading setup anda, so anda akan dapat tune dia. Sesuai kita letak dulu, sesuai kita letak jarak sekian-sekian untuk stop loss kita dan sebagainya. Sebab market berbeza, so anda trade FCPO mungkin berbeza dengan FKLI, mungkin FKLI lebih slow sikit dan sebagainya. So anda kena tahu dan faham behavior market, pergerakan dia dan sebagainya. Jadi macam tadi saya cakap jangan gunakan had kerugian tu lebih daripada 5% lah. 5% is maksimum lah. Pada saya pun dah terlalu banyak. Sebab futures ni kita akan trade dia banyak kali ataupun dengan kadar yang cepat dan banyak. Jadi bila anda kena 5%, 5%, 5% cut loss. Kalau straight 3 kali loss pun kita rasa macam dah give up lah untuk trade. Jadi jangan letak terlalu tinggi. Cuba cari yang trading setup yang bagi kita risk dia agak rendah tapi dia punya win rate tu agak konsisten. Tak banyak tak apa, tapi at least 50% and above lah. Kalau dapat lah. Okay, so boleh belajar guna kaedah money management lain. So macam sebelum ni, Mr. David Low, dia punya ex-boss saya dekat satu broker. Jadi dia banyak gunakan RJ trading system. So anda boleh study lah Google RJ trading system macam saya. Guna algo, guna robotic trading system, kita guna Monte Carlo punya model. So dia kira kita punya kemampuan untuk rugi dan sebagainya. So banyak dekat luar yang model-model yang ada kita boleh guna untuk study kita punya risk reward tu macam mana kita nak dapatkan dengan kadar yang baik lah. Ikut market. So tak semestinya semua boleh pakai yang sama 1:2, win rate sekian-sekian, tak semestinya. So kita kena buat backtest dan sebagainya. So kita perlukan trading system yang lain ataupun money management punya model yang lain untuk kita test. Jadi seterusnya adalah anda boleh gunakan kaedah yang memberikan keuntungan yang lebih baik lah. Maksudnya bila anda nak entry tu, anda tengok okay, kita follow trend tu lebih selamat daripada kita lawan trend contohnya. So jadi bila follow trend kita cuba dapatkan profit yang lebih, dan bila lawan trend tu kita cuba sekat kita punya kerugian tu dengan sangat-sangat minimum lah. So rasanya itu saja untuk setakat ni. Saya serah balik kepada Anissa untuk sesi Q&A. Okay, terima kasih Cik Farhan sebab atas pengungsian pada malam ni. Okay, sekejap ya. Okay, sekiranya anda mempunyai soalan yang nak tanya kepada Encik Farhan, boleh tulis soalan anda dekat dalam ruangan question box. Jadi saya akan baca soalan anda dan Encik Farhan akan jawab soalan anda tersebut. Okay, kita mulakan kepada soalan yang pertama. Okay, berapa modal yang sesuai untuk future FKLI dan stop loss berapa point? Dan untuk ambil profit berapa point? Okay, untuk FKLI FKLI ni sebab saya tak trade FKLI, so saya kurang ni lah, kita kurang buat study untuk FKLI. Jadi kalau saya punya suggestion untuk FKLI, dia macam tadi saya cakap, kita tentukan dulu cara kita nak trade, sama ada kita nak overnight ataupun intraday. So minimum modal tadi saya letak dalam 4,200 untuk sekarang punya margin. So untuk intraday normally
kalau saya lah, personally saya akan letak 5,000 ataupun lebih. So 5,000 is minimum lah, sebab bila kita letak 5,000, saya ada extra RM800 saja untuk saya trade. So bila anda tetapkan, contohnya FKLI ni 1 point adalah RM50. Jadi kalau anda tetapkan 10 point dah 500. So dia depends pada berapa modal yang kita sanggup rugi. Macam tadi saya cakap, kalau anda letak rugi contohnya 200.5 ataupun 300, so anda akan rugi 6 point saja untuk intraday. So bila 6 point anda hit cut loss first trade, so anda dah rugi 200.5. Untuk hit 800 balance yang anda ada tu sangat-sangat sedikit je. So kena 4 kali straight anda boleh habis terus. Modal anda boleh stop trade, anda tak boleh trade lah. Jadi saya cadangkan stop loss kita memang untuk FKLI ni lebih daripada 5 kalau intraday lah. So sekitar 10 ke 5 ke 10 mata. Tapi modal yang diperlukan saya suggest minimum dalam 6,000 ke 10,000 lah untuk satu lot. Itu kalau betul-betul nak betul-betul safe. Nak safe lah. Sebab kalau kita hardcore sikit, kita boleh pakai rate intraday, margin intraday, so kita boleh trade dengan modal yang mungkin separuh, half daripada 4,200 yang ditetapkan oleh broker ataupun BMD. Jadi anda ada extra buffer banyak lah. Cuma kalau yang tak gunakan facility intraday punya margin, so anda guna 4,200 as anda punya modal, so anda perlukan sekurang-kurangnya 6,000 ke 10,000 lah untuk satu lot FKLI. Sama juga dengan FCPO sebenarnya, tak jauh beza sebab pergerakan tu hampir sama, cuma FKLI ni lebih perlahan dan anda biasanya FKLI ni saya punya view is more to kita kena overnight lah. So pergerakan tu akan lebih besar sikit. Tapi kalau anda rasa risiko anda nak kecilkan, anda boleh ambil intraday lah. Okey, soalan yang seterusnya, bilakah bulan kontrak yang sesuai digunakan, contoh dalam bulan Januari tahun 2021 next year, dan kontrak bulan, sebab dia tanya kontrak bulan dagangan yang mana yang sesuai? Kontrak dagangan, maksudnya untuk kontrak tadi semula soalan ni? Bulan kontrak mana yang sesuai digunakan? Kontrak dagangan. Kontrak untuk FCPO Saya rasa untuk yes, FKLI? sebab dia tak sebut FCPO ataupun FKLI. Okey, sebab kalau ikutkan dari segi kontrak ni, sebab futures ni sebenarnya banyak kontrak. So kita nak tengok produk apa yang anda trade. Okey, contoh macam FKLI ada, okey kita FKLI kita akan trade spot month, iaitu bulan sekarang ni bulan Disember lah. Jadi dia ada bulan Disember, dia ada bulan Januari, dia ada bulan Februari. So Disember dan Januari contohnya. Jadi trade yang sesuai adalah trade bulan Januari lah untuk FKLI. Tapi untuk FCPO, bulan yang sesuai adalah 3 bulan ke hadapan. Jadi anda nak trade, anda trade yang 3 bulan akan datang. So macam sekarang Disember, Januari, Februari lah yang kontrak yang aktif dan kontrak yang sesuai untuk trade. Trading lah maksudnya secara intraday ataupun kalau anda nak buat fast trade. Sebab bila anda ambil bulan yang tak aktif, pergerakan dia akan slow sebab volume dia agak low dan kuranglah orang trade. Jadi kecairan tu kurang. So anda kena ambil bulan-bulan yang aktif. Jadi macam FKLI tadi saya ulang semula, dia FKLI ni index punya komoditi atau derivatif. Jadi bila index ni dia aktif spot month, bulan semasa bulan tersebut lah. Jadi anda perlu trade bulan tu supaya dia lebih aktif. Cuma dah ujung-ujung bulan anda boleh trade bulan 1 bulan ke hadapan. So macam contoh dah masuk 10 hari terakhir untuk bulan Disember, anda boleh trade bulan 1 punya, bulan Januari tahun depan. Tapi untuk FCPO anda trade 3 bulan akan datang. So maknanya bulan yang tu akan aktif. Contoh Februari, Februari akan aktif. So nanti anda boleh trade 4th month ataupun bulan keempat akan datang. Cuma dari segi volume tu, biasanya dah dekat-dekat dengan tempoh maturity date tu, dia akan lebih aktif lah. Sebab ramai yang akan berpindah bulan tu ke bulan seterusnya. Position dari bulan semasa ke bulan seterusnya. Okey, berapa banyak duit yang nak kena spare untuk kita simpan? Kalau kita invest untuk 5,000, 20,000, berapa duit yang kita kena spare kan?
berapa duit? Maksudnya spare dari segi apa tu? Sebab kurang clear Okay, soalan. duit spare untuk kita simpan. Kalau kita invest untuk apa nilai 5,000, 20,000, 10,000 spare money. Hmm, kalau spare money kalau kita kata kalau macam saham ni kita panggil reserve lah, capital, sebab kita macam ada standby dekat luar duit yang berapa kita kena apa ni, in case emergency kita nak top up lah. Tapi untuk Mhm. saya lah, saya punya pendapat adalah berapa yang anda nak trade, anda just letak dalam tu. So pada saya, kalau anda tak boleh nak control sekalipun, kita boleh letak partially. Maksudnya, contoh saya ada modal 10,000 secara total anda nak trade. Tapi anda rasa macam letak 10,000 ni macam habis terus, nanti habis lah kan. So agak risiko, anda boleh keluarkan half dulu. So maknanya anda dalam trading journal, kalau anda trading journal, anda perlu ada trading journal. So dalam trading journal anda ada letak 10,000 as anda punya equity ataupun modal. So cuma dalam secara virtual maksudnya 4,000 mungkin anda asingkan lah dekat luar. So in case kalau dah habis dekat 6,000 tu, so anda top up lagi 4,000 ke lagi 1,000 ke supaya dia boleh bantu sikit lah recover balik. Sebab kalau kita letak ngam-ngam contohnya 6,000, so anda tak ada buffer dekat luar mungkin 4,000 ataupun lebih. Jadi dia bila anda lost first trade tu, first few trade tu, dia akan kacau emosi dan kacau kita nak recover balik. Sometimes sebab dalam trading ni, kita tahu kita ada drawdown. Drawdown ni kadang-kadang, contohnya kita dah tahu win rate contohnya lah. So dalam 10 kali anda trade, anda akan jumpa mungkin total 8 kali anda untung, 2 kali anda rugi. Tapi bila anda start trade, mungkin anda akan jumpa 2 rugi yang pertama. So bila 2 rugi yang pertama ni, modal anda dah habis. Pada trade yang ketiga tu, kita dah start profit. Tapi kita tak ada modal pula time tu. So kita tak boleh nak recover balik. Jadi kita kena ada modal secukupnya. Maknanya kalau anda dah set FCPO, anda nak cut loss RM200 ataupun RM250 lah untuk 10 point. Jadi bila anda kata anda nak rugi RM250 ataupun 10 mata, jadi anda kena standby cut loss tu, mungkin straight loss tu mungkin dalam 5 ataupun 10. Maknanya 2,500 ataupun lebih lah. Jadi sebab kita tak tahu kita trade tu kita akan jumpa loss dulu ke ataupun untung dulu. Sebab dalam analisa kita yang backtest dan sebagainya, kita akan tengok 100 trade sebelum ni kan, macam mana signal ni boleh bagi kita profit dan sebagainya. Kita tak tahu bila signal tu yang bagi kita profit. Jadi kita kena bersedia untuk yang loss tu lah dulu. So bila kita sedia untuk loss, kita boleh sediakan modal untuk cover loss tu dulu. So untuk sebelum kita jumpa yang profit kemudian lah. Okay. So dan soalan seterusnya, kalau tak simpan untuk overnight, margin requirement tu still lagi sama atau dia akan jadi lebih rendah? Okay, untuk pengetahuan anda, so sepanjang, kalau based on saya punya broker, biasanya kita akan bagi special facility untuk kita panggil intraday ataupun day trade punya margin. So maknanya setiap broker ada facility-facility tertentu lah. Dan biasanya semua broker ni akan tawarkan intraday punya margin. Maknanya kalau contoh macam anda trade FCPO, margin sekarang adalah 4,500. Jadi broker akan menawarkan macam diskaun untuk margin tu. Maknanya dengan day trade dekat broker A ni, anda akan dapat 50% less margin. So maknanya dengan 2,250 anda boleh trade satu lot untuk, tapi dengan syarat intraday sajalah. So ada mungkin 75% ataupun less daripada 50%. So kena tengok broker mana yang anda buka account tu. Apa syarat-syarat dia, berapa banyak less ataupun pengurangan yang dibagi untuk anda trade intraday. So overnight memang wajib 4,500 ke atas lah mana-mana broker. Cuma yang intraday ni dia berbeza-beza sikit. Ada broker dia bagi 50%, ada bagi 75%, ada yang bagi less than 50% untuk intraday saja. So anda tak perlu modal, sebab tu ramai yang suka trade intraday dan sebab modal dia lebih kecil. Okay, ni soalan yang selalu kalau kita kalau macam Tuan Farhan cerita tentang FCPO. Okay, soalan ni selalu orang akan tanya, itu FCPO ni patuh syariah atau tak? Macam tu. Okay, itulah saya tengok mana-mana webinar pun berkenaan FCPO ataupun futures ni, diorang akan tanya soalan yang sama.
So secara ringkas dia macam ni, based on majlis fatwa memang bagi tahu dia adalah harus, ataupun bila harus ni dia patuh syariah lah. So dia tak kata haram dan dia tak kata halal. So dia tengah-tengah boleh kata harus. Jadi harus ni kita boleh consider dia sebagai syariah. Ni panel penasihat yang latest pun saya tak ingat 2000 berapa. So yang latest dia bagi tahu memang status setakat ni untuk FCPO dia patuh syariah. Okey, satu yang menarik perhatian lah. So pada saya info yang macam, sebab dia orang kata FKLI tak syariah. Sebab FKLI ni tak syariah because of FKLI ni based on index. Jadi index kita ni diukur oleh 30 counter benchmark. Kita panggil benchmark counter dekat FKLI ni, dekat FBM KLCI ni 30 counter. 30 counter tu mengandungi saham-saham yang Maybank, Public Bank. So bank-bank ni tak syariah, jadi dia tak patuh syariah lah. So maknanya indeks kita tu tak patuh syariah. So FKLI tu, product futures Kuala Lumpur Index tu, FKLI tak patuh syariah lah. Sebab disebabkan dia mengandungi ataupun dia melibatkan saham-saham yang dalam list 30 counter yang benchmark index tu adalah counter-counter yang tak syariah. Tapi untuk FCPO ni, dia adalah produk yang syariah, iaitu kita jual minyak sawit mentah. So produk yang halal, jadi dia tak ada isu kat situ. Sebab dari segi delivery basis, dari segi pembayaran margin dan sebagainya, so tak ada masalah. Jadi bila kita baca balik memorandum tu, anda boleh cari dekat SC punya website, dia ada Majlis Fatwa ada keluarkan satu memorandum berkenaan penetapan status syariah untuk FCPO ni. So kita ikutlah Majlis Fatwa kan, sebab dia yang lebih pandai ataupun expert dalam penentuan syariah ni. Okey. Soalan seterusnya, kenapa margin untuk FCPO selalu berubah-ubah? Kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah. Jadi apa faktor yang menyebabkan keadaan ini berlaku? Macam mana? Sorry? Margin untuk FCPO selalu macam berubah-ubah. Sekejap tinggi, sekejap rendah. Jadi apa faktor dia? Okey, tadi saya ada terangkan dalam slide sebelum ni. Okey, dia salah satu faktor macam tadi saya cakap, satu dari segi nilai produk tu sendiri. Sebab dia takkan boleh terlalu jauh, leverage dia takkan boleh terlalu tinggi. Sebab dia ada certain leverage yang mungkin bursa nak control. Ataupun mana-mana produk sebenarnya. Maknanya dengan 4,500, sebab kita tengok nilai sekarang CPO mungkin third month hari ini mungkin closing dalam 3405 kalau tak silap. Darab dengan RM25. So nilai kontrak dia hampir RM80,000. Jadi anda hanya perlukan 4,500. Bayangkan FCPO ni pergi ke RM4,000 harga dia. So RM4,000 darab dengan RM25, darab dengan RM25, so anda akan dapat lebih banyak lah. So kontrak tu akan lebih besar. Jadi secara relatifnya margin tu dia akan tetapkan berkadar langsung dengan nilai produk tu sendiri. Lagi satu, faktor yang kedua yang saya perasan adalah, yang jelas adalah dari segi volatility lah. So bila market terlalu volatile, maknanya satu hari up and down dia boleh naik 80 point, 100 point every day. Biasanya bursa akan naikkan margin tu supaya ia selamat bagi pihak broker dan pihak kita sendirilah sebagai trader. Mungkin modal tu kita perlukan lebih besar sikit. Sebab bila dia volatile, jadi margin kita kalau kita letak terlalu kecil, so dia akan merisikokan kita punya modal lah. Sebab contohnya hari ni, contohnya awal PKP hari tu, bulan 3 macam tu, bulan Mac, so kita nampak market tiba-tiba boleh gap down mungkin 50 point. So orang yang letak margin yang terlalu kecil waktu tu, dia akan orang kata makan margin lah, ataupun dia akan float kita punya margin tu banyak. Jadi risiko untuk klien tu rugi dan broker tu pun akan tinggi. Jadi bursa akan naikkan kadar margin tu. Sebagai contoh, cuti banyak dan sebagainya pun biasanya pun dia akan jadi margin tu berubah juga. Maksudnya contohnya kita ada cuti raya bersambung-sambung cuti kan, daripada Ahad, Isnin, Selasa contohnya kan. So biasanya kadang-kadang ada certain time tu dia akan naikkan untuk waktu tu je. Mungkin cuti panjang ke, sebab dia tak nak ada yang hold position sebelum tu, dia during holiday ataupun cuti tu dia akan ada gap yang terlalu jauh beza. Jadi dekat situ kita nampak risiko dia tinggi kan. Jadi dekat situlah fungsi
exchange tadi untuk tetapkan kadar margin yang berbeza-beza. Okay, soalan seterusnya, sepanjang Cik Farhan punya career dalam experience ni, berapa besar cut loss yang Cik Farhan pernah jumpa? Berapa besar Berapa besar tu kalau saya personally depends juga, nak kata besar dari segi kuantiti ke dari segi unit, sebab dia soalan besar ni general, sebab okay, contohnya macam saya trade 5 lot contohnya, 5 kontrak. So bila kalau saya 20 point. So 20 point kali dengan 5 kontrak adalah 100 point. So pada saya 2,500 tu sekali cut loss adalah nilai yang besar lah. Tapi ada orang mungkin dia trade amount dia besar, 100,000 contohnya. Dia trade mungkin 10 lot. So 2,500 is nothing lah. Bukan nothing lah, maksudnya kecil lah secara relatif kan. So kita tengok pada posisi tu. Sebab ada klien yang experience saya, ada klien juga yang pernah loss hampir keseluruhan modal dia pun ada. Sebab ada yang kena margin call, top up lagi, second margin call, top up lagi. So accumulate, so dia akan jadi lebih besar. Sebab tu saya cakap perlu ada stop loss tu. Sebab FCPO tak saham-saham. Kita boleh hold position, kita boleh hold saham tu sampai bila selagi syarikat tu ada, kita boleh hold lah saham tu kan. Tapi untuk futures tak boleh. Sebab bila sampai maturity date, kita tak close position, broker akan closekan, berapa yang rugilah, dia akan tolak daripada akaun kita. So kita kena realise rugi tu. Jadi anda kena tengoklah kat mana dia punya risiko yang anda nak tanggung tu lah. Okay, ada soalan yang saya rasa dia ni still lagi baru untuk audience yang bertanya ni. Dia minta untuk bezakan dengan trade stock di BSKL. Untuk perlu tengok technical chart macam stock market juga ke untuk FCPO ni? Okay, personally saya punya view lah dekat dekat pasaran, dua-dua pasaran lah, kita panggil stock market ni saham lah, pasaran saham dengan pasaran futures ni benda yang simple. Okay, contohnya pasaran saham ni kita lebih sebab saham ni biasa orang kata investing ataupun invest ataupun melabur saham. Sebab melabur ni dalam terms melabur tu sendiri sebenarnya adalah memerlukan masa. Jadi dia adalah satu medium ataupun satu produk yang memerlukan masa untuk kita beli. Okey, dari segi penggunaan technical analysis, mana yang okey, mana tak okey, itu sebenarnya dia, kalau saya cakap untuk Malaysia punya market, sebenarnya dua-dua boleh pakai. Technical analysis boleh digunakan di pasaran saham BSKL ataupun di pasaran futures itu sendiri. Sebab dan dari segi kebolehgunaan tu adalah saya rasa lebih kepada futures. Sebab futures ni untuk saham di Malaysia ni kita boleh kata masih dimanipulasi ataupun dipegang oleh certain fund yang besar. So market kita ni masih boleh dikawal oleh big fund. Jadi TA boleh digunakan, technical analysis boleh digunakan, cuma dia lebih mesra technical dekat futures. Sebab futures ni dia adalah forced by demand and supply. So macam technical tu lebih sesuai di-apply dekat futures ni lah. Jadi sebab kadang-kadang saham kita tengok okay, ada certain saham yang tak ada volume. Contohnya kita tak boleh tengok 5 minit dia sebab 5 minit dia akan berterabur. Tapi bila kita guna dekat futures, so tak ada masalah, 5 minit, 1 minit pun kita boleh trade sebab saham tu dia, futures tu dia akan ada pergerakan lah sebab volume dia dan liquidity dia. So pada saya untuk futures dia lebih mesra technical, kalau abang tanya saya lah. So untuk saham kita boleh guna technical, cuma ada certain saham yang kita panggil trading stock tu ataupun trading saham trading yang bergerak secara volatile ataupun laju tu kan, kita boleh tengok untuk trading lah. Selebihnya saham ni lebih pada invest lah, so kita pegang untuk satu tempoh masa yang panjang sikit. Okay. Soalan yang seterusnya, kalau jadi full time trader, kena bayar cukai tak? Okay, soalan ni nak jawab macam ni sebab okay, full time trader ni sebenarnya kalau anda trader untuk pasaran niaga hadapan atau futures ni, dia ada kita panggil satu
satu skim, boleh kata satu skim ataupun kita panggil sebab dia berlesen juga, kita panggil local participant. Local participant ni adalah full time trader yang berdaftar dengan Bursa dan SE. Dia adalah full time trader, dia akan ada kelebihan khas dia seperti mungkin kadar brokerage dia sangat rendah dan dia hanya fokus pada trading saja, especially futures lah. Sebab bila dia berdaftar macam ni, dia dikenakan cukai. Okey, tapi kalau yang tak berdaftar, maksudnya anda trader biasa, anda buka akaun dekat mana-mana broker, buka akaun trading futures, anda masukkan modal, anda trade mungkin modal daripada 20,000 jadi 100,000, so anda consistent trade, so trading profit daripada trading anda tu tak dikenakan cukai lah. Sebab mana-mana trading saham pun, kalau anda profit daripada saham pun anda tak dikenakan cukai. So tak ada masalah, anda boleh buat profit lah. That's why satu kelebihan lagi lah. Kita kata boleh kata, sebab kalau anda berniaga buka bisnes, anda kena cukai kan. So anda boleh trade lah untuk elak. Bukan elak daripada cukai, sebab anda tak dikenakan cukai. Jadi anda tak boleh elak pun. So satu kelebihan jugalah untuk trading dekat Bursa Malaysia. Okay, overnight dan intraday ada perbezaan atau tak? Kalau macam broker dia ada ambil extra charges tak untuk dia kepada Okey, dari segi kadar rate rate ni sebenarnya fleksibel, ditetapkan oleh broker tu sendiri ataupun remiser ataupun dealer tu sendiri. Biasanya boleh kata broker lah, sebab bursa tak tetapkan berapa kadar brokerage tu. Jadi biasanya broker akan tetapkan. So dia bergantung kepada broker. Kebiasaannya rate untuk kadar untuk intraday ni biasanya lebih murah sebab anda tak perlu hold position. Jadi kadar rate untuk intraday lebih rendah daripada overnight biasanya lah. Tapi ada yang mungkin special request, anda boleh request dengan broker anda untuk dapatkan flat rate. Anda mungkin kata nak intraday dengan overnight saya sama sebab saya trade dua-dua keadaan. Saya trade intraday kadang overnight, kadang intraday, ataupun ada dua position yang anda satu overnight, satu intraday. So anda boleh request dengan broker untuk bagi dia flat lah. Ataupun mungkin kalau lebih pun tak banyak. So kadar rate ni biasanya senang cerita berbeza lah antara intraday dengan overnight, dan biasanya intraday ni lebih rendah dan overnight lebih tinggi sikit. So kalau anda nak special request tu, anda kena request dengan broker lah, tengok macam mana boleh bagi kita. Ada certain broker memang dia just fix dia punya gap tu. Okay, soalan seterusnya, macam mana nak order dalam futures? Order alamak, order ni sebab kita tak, bagi anda yang baru join, so anda belum ada account futures, anda tak boleh nampak order tu lah. Sebab anda perlu buka account futures, anda perlu ada platform, dan baru kita boleh ajar macam mana nak guna order untuk dalam futures tu. Sebab dia ada buy stop, stop order, stop limit, order dan sebagainya. So dia ada banyak kaedah-kaedah order dalam futures berbanding saham lah. So anda kena buka account, anda boleh refer dengan broker anda ataupun remiser anda. Okay, ni saya rasa soalan yang terakhir. Okay, maybe boleh tak macam Tuan Farhan share sikit, sebab ada participant dia tanya boleh share tak tentang trading system apa Monte Carlo yang tadi Tuan Farhan sebut tadi. Sekejap. Ke tak boleh ke PNC? Monte Carlo ni sebenarnya satu trading system. Dia bukan trading system lah, dia just satu model. Anda boleh kaji dekat luar lah, anda boleh Google, anda boleh tengok. Sebenarnya dia ada melibatkan calculation. Dia calculation yang melibatkan, dia bukan macam algoritma, tapi bukan algoritma, dia matematik. So dia mengira kadar risiko anda boleh rugi seberapa banyak bila anda run trading anda. So contoh macam anda set, okay, anda nak rugi berapa dengan modal berapa, kadar win ratio anda berapa. So dia akan calculate, mungkin 1000 trade, anda akan loss tak duit tu? Anda akan rugi tak modal anda? So dalam 2000 trade, anda akan rugi ke tak modal anda? Dengan market yang macam tu. So dia akan calculate data, previous data. Jadi dekat situ kita boleh nampak keberkesanan kita punya trading system tu. So Monte Carlo is matematik punya model untuk kita kira risk tu. Okay, terima kasih Cik Farhan. Kita pun
dah tak ada soalan dah daripada audience. So saya ucapkan terima kasih kepada Cik Farhan sebab kongsikan knowledge pada hari ni tentang futures. So pada saya rasa ramai ni yang still lagi nak tahu tentang futures, masih lagi baru tentang futures. So bagi saya untuk malam ni punya session is kira ada ilmu baru untuk kita punya participant. Okay, kepada anda semua, untuk the next webinar in Mandarin, topik adalah Fibonacci. Tarikh adalah 17 Disember 2020 dan time masa adalah pukul 8.30 malam hingga pukul 10. Jadi sekiranya anda berminat untuk masuk atau register ke topik yang terakhir, kira topik ni kira topik penutup webinar untuk bursa pada tahun ni, anda boleh screenshot registration link dekat dalam dekat skrin anda. Saya bagi 5 minit, 5 second untuk anda screenshot dan register. So pada anda jangan lepaskan peluang sebab ini adalah webinar yang terakhir. So pada anda saya memang pesan lah, jangan lepaskan peluang untuk tahu tentang Fibonacci. Betul-betul. Okay, so selepas ni anda akan terima email daripada tim kami dan maybe saya punya tim pun akan letak link dekat chat box. Okay, pada anda yang jawab survey, okay, kami akan bagi email kepada anda. Anda kena jawab survey sebab kami akan pilih 6 orang yang bertuah. Siapa yang jawab survey tu, kami akan pilih 6 orang yang bertuah untuk mendapat e-wallet Touch 'n Go yang bernilai RM50. Jadi kami bagi email kepada anda dan anda diberi masa dalam masa seminggu. So seminggu untuk jawab survey dan selepas tu tim kami akan pilih 6 orang yang bertuah. So jangan lepaskan peluang ni. Memang bagi saya macam untuk dapat yang RM50 voucher ni rugi lah kalau tak ambil. Rugi. Dengar macam RM50 tapi RM50 tu kita boleh guna banyak benda. Okay, kita pun dah sampai kat hujung webinar. Terima kasih Cik Farhan dan terima kasih kepada anda semua kerana meluangkan masa pada malam ni. Okay, terima kasih semua kerana join. Terima kasih LiveCham dan Bursa Malaysia sangat-sangat menghargai peluang yang diberikan. So mungkin next year kita pun, sebab saya selalu follow juga untuk speaker-speaker lain. So sangat bagus dan bermanfaat lah. So anda akan dapat banyak belajar daripada pergi kelas-kelas yang berbayar. So anda boleh mulakan dengan kelas-kelas yang free macam ni. So anda boleh tengok kat YouTube kan, LiveCham punya channel. So anda boleh tengok balik video-video yang lepas. Yeah. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih kepada semua. So sekarang pun kita still lagi dalam pandemik COVID-19 ni. So saya nak nasihatkan, memang anda pun dah selalu dengar dekat dalam berita, dekat dalam TV, radio, semua selalu pesan which is kita kena jaga diri kita, jaga family kita, jaga community kita untuk kita jauh daripada pandemik ni. So saya ingatkan untuk anda sentiasa follow SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Okay, sampai di sini saja sesi webinar kita. Semoga kita jumpa lagi the next year. Boleh ya Cik Farhan kalau panjang umur. InsyaAllah kalau di panjang umur boleh kita jumpa lagi. Terima kasih Nisa, terima kasih Shen dan semua tim yang terlibat. Selamat malam dan Assalamualaikum. Okay, selamat malam dan Assalamualaikum. Jumpa lagi. Okay, bye. Terima kasih. Bye.